Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk new topic which is pelajaran yang ke-6, fitrah kejadian insan. Okey, suka saya ingatkan setiap kali awak nak masuk tajuk yang baru, awak kena kuasai apa dulu? Kuasai subtopik. Okey, saya ada buat ringkasan untuk subtopik. Cuba tengok sini. Kalau awak kuasai, awak boleh faham keseluruhan apa yang diajarkan dalam topik fitrah kejadian insan. Okey, ini main topik kita. So, subtopik dia apa? Ni, maksud insan, proses kejadian insan dan sebagainya. So, bila awak dah kuasai subtopik ini, awak tahu dalam topik ini ada sub-sub ini, nanti awak akan senang ataupun mudah untuk lebih faham dan automatically akan menjadi terhafal dia punya input-input dalam setiap subtopik. Jelas ya? Itu tips macam mana nak kuasai setiap topik dalam sesebuah subjek. Okey, tips tu berguna ya. Tolong manfaatkan tips tersebut. Dalam bab 6 ini ada 6 subtopik. Yang pertama adalah maksud insan. Kat sini kita akan tahu apa yang dimaksudkan dengan insan. And then kita tahu dalil ataupun kita panggil sebagai bukti dalam Al-Quran tentang insan ini. Okey, lepas tu kita akan tahu tentang kronologi. Apa tu kronologi? Kronologi ni macam bagaimana penyusunan kisah penciptaan Nabi Adam. Starting dengan apa dulu? Tu kronologi. Okey, lepas itu kita akan go through kepada subtopik yang kedua iaitu proses kejadian insan. Dalam tu ada bukti dari sudut Al-Quran dan juga bukti dari sudut sains. Macam mana boleh terjadinya insan ini. Okey, yang ketiga adalah peringkat alam dilalui manusia. Kat sini akan terangkan bagaimana peringkat dia dan juga perbezaan antara alam musyahadah dan juga alam ghaib. So, yang keempat adalah keistimewaan insan. Apa istimewanya kita menjadi seorang manusia? So, ini dalil tentang keistimewaan menjadi seorang manusia dan juga apa keistimewaan menjadi seorang manusia yang bergelar insan. Okey, yang kelima adalah kepentingan bagaimana nak pelihara fitrah kejadian insan. Al-Quran pun ada nyatakan bukti dia dan juga apa kepentingan dia. Okay, next last sekali subtopik dia adalah tindakan pelihara fitrah kejadian insan. Macam mana cara untuk kita pelihara. Okay, ini saya tulis by handwriting ya. So, saya harap awak fahamlah tulisan Dr. Ainur Maisarah ni. So, kita akan go through kepada subtopik yang first iaitu maksud insan. Okay, jangan lupa ya untuk buka buku teks awak sambil awak dengar video ini. Jangan dengar kosong. Awak dengar video ini dengan slide saya sambil buka buku teks awak. Okay, jot down awak punya input-input yang awak dengar daripada video ini. Okay, cuba tengok yang pertama, maksud insan. Insan adalah makhluk ciptaan Allah. Insan ni sebenarnya bahasa Arab tau. Insan dalam bahasa Melayu adalah manusia. Okay, insan ni adalah makhluk ciptaan Allah. Allah ni mencipta pelbagai makhluk kan? Tumbuhan-tumbuhan pun makhluk dia, planet Marikh, planet Pluto tu pun makhluk dia juga, binatang ternakan pun makhluk dia, binatang liar pun makhluk dia. So, insan ni one of daripada makhluk ciptaan Allah yang mana dikurniakan akal. Bezanya kita makhluk yang digelar manusia ini dengan makhluk yang lain. Bezanya adalah kita ni dikurniakan akal dan juga ditugaskan untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT serta memakmurkan alam. Apa yang dimaksudkan mengabdikan diri? Iaitu tugas kita di muka bumi ini adalah untuk menghambakan diri. Pengabdian diri kita ini hanya semata-mata kerana Allah SWT. Okey, kita hidup bukan untuk menjadi kaya raya di dunia. Tak mendapat keuntungan dalam bisnes, bukan. Kita hidup bukan semata-mata untuk makan sahaja. Bukan ya. Hidup kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah serta memakmurkan alam. Apa yang dimaksudkan mengabdi adalah ibadah kita, amalan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Okey, itu dipanggil proses pengabdian diri kita kepada Allah SWT. Serta memakmurkan alam. Macam mana kita makmurkan alam ini dengan kerjaya ataupun kita punya tanggungjawab dan sebagainya. Okey, so jelasnya tentang insan ini. So, kita akan pergi kepada dalil Al-Quran. Okey, bukti Al-Quran tentang insan. Okey, Allah SWT telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna ni maksudnya sesungguhnya kami. Khalaqna ni adalah fa'il madhi, dhamir nahnu dekat belakang sekali. So, sesungguhnya khalaqna, kami telah menciptakan. Okey, siapa kami ni? Adakah Tuhan ramai? Tak. Kami ini bukan menunjukkan ramai, bukan menunjukkan jamak. Tapi kami yang dekat belakang ini menunjukkan apa? Menunjukkan besarnya sesuatu perkara itu. Iaitu Allah lah. Allah itu maha besar, maha agung. So, that's why diguna khalaqna, iaitu kami. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, al-insana,
fi ahsani taqwim. Ahsan itu maksudnya ahsan, lebih baik. Isim tafdil ni. Taqwim dalam sebaik-baik bentuk. So, manusia ni adalah penciptaan terbaik yang pernah Allah ciptakan. So, kita go through kepada kronologi. Kronologi macam mana terjadinya Adam AS sebagai manusia pertama di atas muka bumi ini. Kronologi yang pertama adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT adalah Adam. Dan baginda digelar sebagai Abu Bashar. Apa tu Abu Bashar? Abu ni adalah bapa. Al-Bashar adalah manusia. Okey, suka saya ingatkan Al-Bashar ni ada dua maksud sebenarnya. Okey, boleh jadi maksud dia berita. Bushra, berita baik. Ataupun boleh jadi sebagai Bashar, iaitu manusia. Sebab tu kalau awak pernah dengar, dekat Syria, dulu Syria ni dikuasai oleh Islam kan? Sekarang pun masih Islam, cuma Islam yang Wallahualam Islam yang macam mana. Tapi dekat Suriah, ataupun kita panggil Syria, dekat sana dikuasai oleh tentera Bashar al-Assad, tentera manusia. Wallahualam bisawab. Okey, tengok Allah menciptakan Adam AS daripada segumpal tanah. So, bukti dia dekat mana? Okey, ambil awak punya phone, awak pergi scan dekat buku awak, dekat sini, dekat barcode scanner ni. Awak klik, okey, lepas tu nanti akan keluar. So, dia kata apa? Allah telah menciptakan Nabi Adam AS daripada segumpal tanah. Bukti dia apa? Tengok sini, surah Sad. Dia kata, "Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin." Idh qala, ketika qala rabbuka, ketika Tuhanmu berkata lil malaikah, kepada malaikat. Okey, apa yang Tuhan berkata pada malaikat? Inni, sesungguhnya aku, khaliqum, aku hendak menciptakan, khaliqun, hendak menciptakan apa? Basharan, iaitu manusia. Allah nak menciptakan manusia min tin. Okey, tin ni adalah daripada tanah. So, ini bukti dalam Al-Quran yang mengatakan bahawa Allah memang nak ciptakan manusia ini daripada tanah. That's why lah Nabi Adam itu daripada segumpal tanah. Okey, jelas ya? Yang kedua, kronologi yang kedua. Allah bagi tahu apa kat malaikat? Allah kata dia akan ciptakan manusia di muka bumi ini. Dengar daripada itu, malaikat kata apa? Malaikat tanya kepada Allah tentang apakah hikmah penciptaan manusia kat muka bumi ini. Bukti dia dalam surah Al-Baqarah ayat 30, dia kata wa iz qala, dan ingatlah ketika Tuhanmu Rabbuka, Tuhan kamu, qala, berkata lil malaikah, kepada malaikat. Apa yang Tuhan berkata pada malaikat? Inni ja'ilun. Okey, sesungguhnya ja'ilun, sesungguhnya aku hendak menjadikan fil ardi, di dunia ini, khalifah. Qalu ataj'alu fiha. Lepas tu mereka berkata, ataj'alu, ni menunjukkan hal lah, hal. Adakah? Okey, ataj'alu, adakah kamu ingin menjadikan fiha, di bumi itu, yufsidu, orang yang melakukan kerosakan, fasad. Fasad ini melakukan kerosakan. Fiha wa yasfiku, dan juga menumpahkan darah. Yafsiku dima, menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu. Nahnu ni menunjukkan kami iaitu siapa? Malaikat. Dan kami ini nusabbihu, kami ini sentiasa bertasbih. Okey, bertasbih bihamdika, dan juga bertahmid kepada kamu. Malaikat tanya, kenapa kamu nak ciptakan manusia yang sentiasa melakukan kerosakan di muka bumi ini, sedangkan aku ini ataupun kami ini sentiasa memuji kamu, sentiasa menyucikanmu, wa nuqaddisu lak, menyucikan kamu. Lepas tu Allah kata apa? Qala inni, Allah berkata apa? Inni, sesungguhnya, a'lamu, a'lam, isim tafdil ni. Sesungguhnya a'lamu, aku ni lebih tahu, ma la ta'lamun, apa yang awak semua tidak tahu. That's why lah kenapa malaikat bertanya sedemikian. Okey, sebab apa? Sebab ada hikmah di sebalik penciptaan manusia di muka bumi ini. Kita tengok kronologi kisah yang ketiga, iaitu setelah Adam AS diciptakan, lepas tu Allah perintahkan pada para malaikat dan juga jin. Untuk apa? Untuk sujud, berikan penghormatan sebagai memuliakan Nabi Adam AS. Okey, bukti dalam surah Al-Baqarah, tengok awak punya barcode awak tu, awak scan kejap. Okey, awak tengok. Buktinya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Apa Allah kata? Wa iz qulna lil mala, dan ketika kami berfirman lil malaikah, kepada para malaikat, isjudu, ini fi'il amar ni, isjudu, sujudlah kamu semua, li Adam, kepada Adam. Fasajadu, lalu mereka semua sujud. Okey, illa, melainkan siapa? Iblis. Okey, iblis. Kenapa iblis tak nak sujud? Aba wastakbar, iaitu iblis ini ingkar, aba wastakbar, lagi takabur, lagi sombong. Wa kana minal kafirin, maka dia terjadilah di kalangan orang yang kafir. Kita tengok kronologi yang keempat. Allah persilakan Nabi Adam untuk tinggal dalam syurga bersama pasangan dia, iaitu Hawa.
So kedua-dua ni dibenarkan untuk menikmati semua kenikmatan dalam syurga tu kecuali satu jenis buah. Apa buah itu? Bukti dia adalah wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami telah berfirman, ya Adam. Okey, wahai Adam, uskun. Duduklah, ini fi'il amar ni. Duduklah kamu anta wa zawjuka. Duduklah kamu dan juga isteri kamu al jannah, di dalam syurga. Wa kula. Kula ni akala akala, tapi kenapa kula? Dia menunjukkan makanlah kamu berdua. Kat sini ada musanna. Okey, dan makanlah kamu berdua minha ragadan haitsu syi'tuma, apa-apa saja tak kisah. Kecuali apa? Wala taqraba, dan jangan kamu mendekati hazihi syajarah, pokok ini. Sebab apa? Fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu mendekati, kamu akan menjadi orang yang di kalangan orang yang zalim. Okey, dalam Al-Quran tak katakan itu pokok apa. Tapi ada kisah-kisah yang mengatakan pokok yang Nabi Adam dekat adalah pokok khuldi, yang mana menjadi buah halkum di kerongkong lelaki sekarang. Saya pun tak tahu kepastian dia macam mana. Cuma apa yang dalam Quran kata, jangan dekati pokok itu. Tapi Nabi Adam telah mendekati pokok tersebut. Okey, lepas tu tengok yang terakhir sekali kronologi dia. Dia kata apa? Iblis rasa iri hati. Dia rasa jealous. Dia rasa dengki dengan kemuliaan yang Allah beri kepada Nabi Adam AS. Lepas tu dia ingkar dengan perintah Allah dan dia minta untuk terus hidup bagi menjerumuskan kita semua ini ke jalan yang dirosakkan oleh syaitan ataupun oleh iblis. Surah Al-A'raf ada bukti dia dalam ayat 12 sampai 17. Okey, kita go through satu-satu dulu. Okey, ayat 12 Allah kata apa? Qala ma mana'aka alla tasjud iza amratuk. Okey, Allah tanya pada iblis, apa yang menghalang kamu ni daripada sujud kepada Nabi Adam ketika aku perintahkan kamu untuk sujud? Lepas tu iblis ni jawab apa? Iblis ni jawab, sebabnya aku ni lebih baik daripada Adam. Sebab engkau jadikan aku ini daripada api, sedangkan Adam tu daripada tanah. Kalau ikutkan, kalau kita comparekan api ni dengan tanah, siapa lagi kuat? Jawapan dia api lah. Sebab api tu lagi gah. Api tu boleh membakar apa saja. Sebenarnya tanah ini boleh memadamkan api. Bukti dia macam mana? Cuba awak tengok. Kalau rumah terbakar, perasan tak dekat rumah awak akan ataupun mana-mana tempat lah, dia mesti akan ada sediakan fire extinguisher tu. Okay, fire extinguisher tu daripada debu tau. Dia bukan daripada air, daripada debu. So debu itu dapat memadamkan api. So itu adalah antara hikmah kenapa Allah ciptakan Nabi Adam daripada tanah, dan Nabi Adam itu merupakan sebaik-baik makhluk yang pernah Allah ciptakan. Okey, itu antara hikmah dia. Dah iblis tak nak dengar perintah Allah, kemudian Allah perintahkan kepada iblis, Allah kata apa? Turunlah engkau daripada syurga ini. Sebab apa? Sebab engkau tak patut berlaku sombong kat dalam syurga. Sebab syurga tu tempat yang baik-baik, tempat yang soleh-soleh. Okay, so berlakunya ada kesombongan kat situ, tak boleh. Okay, so that's why lah Allah halau, Allah usir iblis ini untuk keluar daripada syurga. Sesungguhnya engkau daripada golongan yang hina. Berkata Allah ni kepada iblis. Lepas tu iblis pun nak keluar lah ni. Okay, iblis nak keluar. Iblis kata apa? Unzirni, berikan kepada aku ila yaumi yub'atsun, hinggalah hari kebangkitan, hari kiamat. Okay, lepas tu qala, okey, Allah berkata apa? Innaka minal munzarin. Sesungguhnya kamu di kalangan orang-orang yang munzarin. Munzarin ni maksudnya orang yang diberi tempoh hingga ke sesuatu masa yang tertentu. So iblis ni walaupun dia dah lama hidup, dia belum mati lagi. Sebab apa? Sebab Allah bagi dia tempoh masa tertentu untuk dia terus membuat mission dia. Okey? So iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan yang menyebabkan aku ni sesat, maka aku akan ambil tempat untuk halang mereka ni daripada menuju jalan yang lurus. Maksudnya, dah alang-alang dia sesat, dia akan buat kita semua ini lagi sesat, lagi menyesatkan. Sampai kita tak jumpa jalan yang lurus, jalan yang diredai oleh Allah. Itu adalah mission iblis sampai sekarang, sampai diturunkan kepada anak cucu dia, iaitu syaitan dan sebagainya. Kemudian, aku datangi kepada mereka dari hadapan mereka serta dari belakang mereka, dari kanan dan kiri, dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Maksudnya kat sini adalah kita dah ada nikmat untuk tinggal di rumah, ada rumah untuk berteduh, ada rumah tempat kita tidur, tempat kita makan dan sebagainya. Tapi kita merungut, kenapa rumah aku kecil Kenapa rumah aku teres je? Kenapa rumah aku flat je? Aku nak rumah banglo, nak istana. Kita merungut macam tu sebab rumah kita kecil, tak sebesar macam orang lain. Tapi Allah dah bagi nikmat dah. Sebab tu dia kata apa? Sebab tu syaitan ni akan goda kita sampai membuatkan kita ini tidak bersyukur dengan apa yang Allah dah bagi. Sebab tu jaga-jaga dengan mainan syaitan ni, tipu daya syaitan. So seterusnya, kita pergi kepada subtopik yang kedua. Apa dia?
proses macam mana boleh terjadinya insan. Muka surat ini dia gabung dengan ni. Kalau awak tengok dekat buku teks awak, dia gabung dengan ni. So, better tengok buku teks lah supaya lagi jelas nampak dia. And then jangan lupa jot down apa yang saya cakap. Jangan pergi main TikTok lah kejap, pergi tandas kejap. Jangan Tolong dengar sampai habis sambil awak jot down. Tolong fokus. Okay, next. Proses kejadian insan. Ada dua kan, kalau awak tengok dekat kotak yang sini, ini adalah bukti dalam Al-Quran. Tapi kalau awak tengok dekat gambar-gambar ini adalah bukti dari segi saintifik. So, ada dua bukti yang menunjukkan macam mana berlakunya proses kejadian insan, sama ada dalam Al-Quran ataupun dari sudut saintis. Okey, tapi dua-dua ini sebenarnya saling kaitan. Okey, cuba tengok ayat 12 tu, dia kata apa? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلْسُلَةٍ مِنْ طِينٍ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada apa? Sulalatin min tin, daripada pati yang berasal daripada atin, iaitu tanah. Sulalatin ni macam pati lah, macam satu benda yang raw lagi, yang masih mentah lagi daripada tanah. Okey, lepas tu summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Okey, kemudian kami telah menjadikannya nutfah. Nutfah ni pati ataupun sebenarnya kita panggil sebagai air mani. Sebenarnya nutfahnya air mani lah kalau ikut jelasnya. Fi qararim makin, air benih pada penetapan yang kukuh. Itu penciptaan yang pertama Okey, summa kemudian kami telah menjadikan nutfah ini alaqah. Apa tu alaqah? Alaqah adalah sebuku darah. Darah yang beku. Lepas tu ini yang kedua yang ketiga fa khalaqnal alaqata mudghah. Lalu kami menjadikan darah beku itu menjadi apa? Mudghah. Mudghah ini adalah segumpal daging. Seketul daging. Lepas tu yang keempat dijadikan apa? Khalaqnal mudghah ini izaman. Jadikan seketul daging ini dengan beberapa tulang. Kalau tanpa tulang macam mana nak bagi bentuk gerak kan? So dengan tulang lah daging-daging itu boleh bergerak. Lepas tu fakasawnal izama lahman. Lepas tu jadi apa? Balutkan izam ini, tulang-tulang ini dengan daging. Thumma kemudian ansha'nahu khalaqan akhar. Kemudian terciptalah daging yang lain dengan sifatnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka nyatalah Allah ini ahsanul khaliqin. Kelebihan dan ketinggian Allah ini adalah sebaik-baik pencipta. Okay? Tak ada yang pencipta yang terbaik. Walaupun kita ada saintis yang boleh mencipta manusia jadi robot lah apa sebagainya, tapi tak boleh lawan dengan penciptaan yang Allah telah cipta. Sebab Allah adalah sebaik-baik pencipta. Ini bukti daripada Al-Quran. Sebenarnya ada related dengan bukti dari sudut saintis. Okey, cuba tengok yang pertama. Allah jadikan nutfah. Tadi kat situ ada kan nutfah. Nutfah ni adalah yang mana sperm lelaki dan juga ovum perempuan bercantum. Dan berlakunya lah pensenyawaan, iaitu proses permanian lah. Kita ini daripada setitis air yang hina. Kenapa air yang hina? Sebab kita daripada nutfah ini. Sebab apa air yang hina? Kalau awak fikir logik lah. Air mani kita boleh buat sup ke? Tak boleh. Air mani kita boleh buat uduk ke? Tak boleh. Even air liur yang kata busuk itu, air liur itu boleh duduk dekat mulut kita. Maknanya boleh tahan lagi mulianya air liur ni berbanding air mani. That's why lah kita ni dipanggil, kita ni walaupun berasal dari tanah tapi kita daripada setitis air yang hina ini. Okey, lepas nutfah berlakunya apa? Berlakunya alaqah, iaitu berlakulah pencantuman nutfah ini menjadi sampailah segumpal zygote yang kita panggil sebagai alaqah. Kemudian dia akan menjadi embryo, iaitu menjadi seketul daging. Time ni dah nak mula bentuk dah. Tetapi tak sempurna lagi lah. Dah mula bentuk dah. Ada tangan, ada kepala, ada tulang rusuk. Dah ada bentuk. Cuma tak sempurna lagi. Lepas dia jadi mudrah ini, dia jadi embryo ini. Kemudian, time ni lah fakasawna. Fakasawna la'izama lahman. Dekat embryo tu dia ada tulang. Ada tulang, ada daging untuk membentukkan manusia. Nampak ada pembentukan. Memang nampak kepala betul, nampak tangan betul, kaki betul. Nak bagi sempurnakan lagi fizikal dia. Lepas dah ada proses embryo yang ada tulang dan juga ada daging, kemudian berlakulah fetus. Time ni lah berlakunya janin. Terjadilah janin. Time peringkat inilah barulah Allah tiupkan roh ke dalam tubuh janin tersebut. Ketika janin tersebut berusia 4 bulan. Kemungkinan besar untuk janin itu gugur ataupun janin itu hidup menjadi bayi. Dah cukup tempoh sampai 9 bulan, barulah bayi ini menjadi infant. Itu adalah proses kejadian insan menurut saintifik. Tapi ada related juga dengan Al-Quran.
Okey, so dah selesai pasal proses macam mana terjadinya insan ini. Kita ada bukti dari sudut Al-Quran dan juga dari sudut sains. Cuba tengok dekat sini kan ada barcode kan. So awak pergi scan kat situ, nanti awak dapat tengok video dekat YouTube. Awak tengoklah macam mana video berlakunya proses kejadian insan ini. Daripada starting dengan nutfah and then menjadi zygote, kemudian embryo. Dan embryo itu dah diliputi dengan daging-daging dan juga tulang, kemudian menjadi fetus. Dan akhir sekali menjadi seorang bayi yang sempurna, iaitu infant. Kita tengok kepada subtopik yang seterusnya, iaitu peringkat alam yang dilalui oleh manusia itu sendiri. Ada berapa peringkat alam? Ada 5. Setiap antara kita ini akan menempuhi alam ini. Starting dengan alam roh sampailah alam akhirat. Yang first kali adalah alam roh. Okey, alam roh ni adalah alam yang mana dirahsiakan oleh Allah SWT. Kita semua tak tahu pasal alam roh ni. Roh ni maksudnya apa? Maksudnya nyawa yang boleh menyebabkan jasad ni boleh bergerak. Tanpa roh, jasad tu takkan boleh bergerak dengan sempurna. That's why lah pentingnya roh ini. Tapi sebenarnya alam roh ini kita tak tahu bila. Allah memerahsiakan alam roh ni. Okey. Dan ketika alam roh ini jugalah sebenarnya kita semua ini, termasuklah yang bukan Muslim, dah pernah berikrar pun. Apa ikrar kita? Kita akui bahawa Allah itu Esa. Keesaan Allah itu hanya satu sahaja. Kita memang dah akui benda tu. Sebab tu saya kata dalam topik sebelum ini, orang kafir itu sebenarnya ada sifat uluhiyat itu. Ada sifat ketuhanan. Memang fitrah mereka fitrah yang mengaku kewujudan Tuhan. Tak ada mereka lahir-lahir terus jadi ateis. Tak. Diorang memang lahir-lahir, diorang memang tahu sebenarnya ada satu benda yang diorang perlu bergantung, iaitu Tuhan. Tapi bukan Allah lah. Diorang tak tahu itu adalah Allah. Tapi diorang tahu yang diorang ini ada satu paksi yang diorang kena bergantung, iaitu berpaksikan Tuhan. Sebab itulah waktu alam roh ini, semua di antara kita ini, termasuklah yang kafir ataupun tidak, dah pernah berjanji pun ataupun dah pernah berikrar yang kita dia mengaku wujudnya Tuhan itu sebagai Allah yang Esa. Dah ditiupkan roh dekat jasad, barulah jasad tu menjadi sebagai baby kan. Dekat mana alam rahim ni? Time ni lah merujuk kepada ibu kita punya perut. So time tu ditiupkan roh. Once roh tu dah ditiupkan dalam jasad seseorang manusia, ajal dia pun dah ditetapkan oleh Allah, rezeki dan amalannya pun dah ditetapkan oleh Allah. Seterusnya ke alam dunia. Okey, alam dunia ni bila dah jadi baby, dah uek-uek, dah keluar pada perut mak, okey, lepas tu kita lahirkan dekat dunia kan. Time tu lah kita nampak alam nyata yang mana kita tengah mendiami di saat ini. Sekarang ni lah. Sekarang ni adalah alam nyata kita, alam realiti kita. Bukan alam yang kekal, tapi alam realiti kita. Allah mencipta alam ini untuk apa? Untuk bukan saja enjoy-enjoy, bukan saja nak berseronok, saja nak bergosip, bukan. Allah ciptakan alam ini, alam dunia ini sebagai apa? Sebagai tempat untuk manusia ini membuat amalan. Sebab itulah Allah nak jadikan manusia ini sebagai khalifah. Inilah khalifah dia, inilah tanggungjawab dia. Tugas kita adalah mengabdikan diri kita kepada Allah. Mengabdikan dari sudut apa? Dari sudut ibadah. So alam dunia ini adalah tempat untuk manusia beribadah dan menjadi khalifah di bumi Allah. Jelas ya? So kita semua ni ada menjadi khalifah. Kita semua ni ada tugas masing-masing. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengabdikan diri kita kepada Allah SWT. Ada cara-cara macam mana cara nak mengabdikan diri. So, alam dunia ini merupakan alam yang sementara. Yang mana manusia ini diuji oleh Allah. Sebenarnya alam dunia ini merupakan imtihan. Apa tu imtihan? Peperiksaan. Macam awak dalam peperiksaan, awak diuji macam-macam kan? Ada soalan itu, ada soalan ini. Awak kena tempuh setiap soalan tersebut. Begitu jugalah dengan alam dunia. Macam-macam cabaran, macam-macam dugaan yang awak tempuh. Awak rasa jatuh, awak rasa down, awak rasa broken, awak rasa sedih, awak rasa happy. Happy tu pun ujian sebenarnya. Allah nak tengok sama ada kita happy, kita ingat pada dia atau tak. Itu pun ujian. Okay? So setiap saat kita adalah ujian daripada Allah SWT. So dunia inilah tempat kita diuji. Dunia inilah tempat imtihan kita. Okey, lepas dah kita puas dekat dunia ini, tibanya ajal kita, kemudian kita masuk ke dalam alam barzakh, iaitu alam kubur. Alam ini yang memisahkan antara dunia dan juga akhirat. So alam ini sebagai RNR. Sementara nak tunggu yang lain meninggal sampai berlakunya hari kiamat, bila hari kiamat berlaku, barulah kita keluar daripada alam barzakh ni. Okey, tapi ketika kita di alam barzakh ni, apa yang kita buat? Kita kena jawab segala soalan-soalan imtihan kita ketika kita di alam dunia. Okey, so segala soalan dia, soalan daripada siapa? Daripada Munkar dan Nakir, iaitu malaikat yang ditugaskan untuk menyoal sama ada baik ataupun jahat. Dalam alam kubur inilah kita akan mendapat nikmat oleh Allah SWT dan juga tak terlepas daripada siksaan kubur. Jika kita melakukan kerosakan, kefasadan di muka bumi ini, ketika di alam barzakh inilah kita akan diseksa.
Sama ada kita diseksa ataupun na'udzubillah min zalik, sama ada kita diseksa ataupun kita diberi nikmat yang tidak terhingga nikmat dia. Lepas dah dibangkitkan daripada kubur, berlakunya hari kiamat. Okay, lepas tu kita dah duduk kat padang mahsyar dan sebagainya. Last sekali, itulah alam akhirat. Alam akhirat ni berlaku setelah terjadinya kiamat. Okey, kalau dalam kepercayaan orang lain, kepercayaan Confucianism, apa lagi? Kepercayaan Confucianis, tak Confucianis. Kepercayaan Buddha tu. Kepercayaan Buddha, kepercayaan orang-orang Hindu, diorang ada kelahiran semula. Tapi kita dalam Islam, kita tak ada kelahiran semula. Last kita bila kita dah di barzakh, kemudian kita di alam akhirat. Itulah perkampungan abadi kita. Dekat dunia ini adalah perkampungan sementara. Bila akhirat ini merupakan perkampungan yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Apa yang akan terjadi selepas alam akhirat ni, wallahu a'lam bisawab. Itu adalah rencana Allah yang kita tidak tahu. Okey, Allah dah beri balasan kepada para hamba-Nya dan juga siksaan dan sebagainya lah di atas segala amalan mereka selama mereka kat muka bumi ini. Masa padang mahsyar tu, masa dekat alam barzakh tu, Allah dah bagi dah segala-galanya. Sama ada balasan yang baik ataupun balasan yang tidak baik. Kemudian last sekali, inilah tempat kita, iaitu alam akhirat, perkampungan akhirat. Kat sinilah buku amalan kita, timbangan kita, mizan titian sirat, dan kita nak menentukan sama ada syurga dan juga neraka. Tapi in case lah kalau seseorang itu terlalu banyak dosa-dosa dia sehingga dia diseksa dekat neraka dulu, jangan risau, tak ada masalah. Sebenarnya semua antara kita ini akan masuk syurga, cuma lambat atau cepat. Sama ada kita sempat untuk merasa siksaan neraka ataupun kita terus ke dalam syurga. Nak ke rasa siksaan neraka tu? Okay, kalau tak nak, soalan kita kena buat amalan yang tak terhitung banyaknya untuk kita terus ditempatkan ke syurga. Bukan pernah merasa apa itu neraka. So, sentiasalah membuat amal kebaikan. Tak kisahlah kebaikan itu dinilai ataupun tidak nilai. Yang penting kita rasa itu baik, kita buat. Okay, jangan berkira dengan kebaikan yang kita nak buat. Jelas ya? Perbezaan antara alam musyahadah dan juga alam ghaib. Ini perbezaan dia. Okey, alam musyahadah ni maksudnya alam yang nyata, yang mana kita boleh nampak daripada panca indera kita. Daripada siksaan kita ni. Kita punya panca indera, mata, hidung untuk bau, telinga dengar dan sebagainya. Dan kita boleh detect daripada dengan akal kita sebagai manusia. Sebab setiap makhluk ciptaan Allah itu tidak mempunyai akal, tapi manusia ada kelebihan dia, iaitu akal. Okey, so akal manusia ini wujud dekat alam musyahadah ni, alam yang awak nampak. Musyahadah ni maksudnya alam yang awak boleh lihat. Apa ni, kewujudan manusia, haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Ini yang terdapat dalam alam musyahadah. Alam kita ni lah yang awak nampak sekarang ni. Tapi beza dengan alam ghaib, apa dia? Alam ghaib ni alam yang mana awak tak boleh tanggapi dengan panca indera dan juga akal. Awak sendiri tak boleh nak berfikir macam mana alam ghaib tu. Awak sendiri tak boleh nampak macam mana alam ghaib tu. Okey, antara alam ghaib tu contoh dia macam apa? Macam alam barzakh, alam mahsyar, syurga, neraka, alam bunyan dan sebagainya. Itu di antara alam ghaib yang mana hanya dapat diketahui dan diyakini daripada penjelasan Al-Quran dan juga As-Sunnah sahaja. Awak tahu kewujudan alam ghaib ini melalui apa? Melalui Quran. Dalam Quran kan ada cerita kan pasal alam ghaib. Itu that's why awak tahu. Dan melalui hadis juga. Tapi sebenarnya awak tak pernah nampak alam ghaib ni macam mana bentuk rupa dia. Itu beza musyahadah dan juga ghaib. Musyahadah ni yang awak nampak secara zahir. Tapi kalau ghaib, yang awak hanya tahu melalui Al-Quran dan juga hadis. Tapi awak tak pernah lihat macam mana bentuk rupa alam ghaib tersebut. Okey, itu perbezaan dia. Okay, next kita akan pergi kepada tajuk seterusnya, subtopik seterusnya, iaitu keistimewaan insan. Apa istimewanya menjadi insan? Okey, ini dalil dia. Bukti dia. Walaqad karamna bani Adam. Dan sesungguhnya kami telah karamna, kami telah memuliakan. Ini fi'il madhi ni. Nahnu karam. Okey, karamna, kami telah memuliakan bani Adam. Bani itu adalah anak-anak. Anak-anak Adam, iaitu kita semua. Wa hamalnahum, dan kami telah memberi mereka untuk menggunakan fil barri. Kenderaan apa? Kenderaan di daratan, wal bahri, dan juga lautan. Wa razaqnahum, dan kami telah memberi rezeki minat tayyibat, daripada apa-apa yang baik. Okey, serta wa faddalnahum, kami telah faddalna, fadilah, kami telah memberi keutamaan kepada mereka, kepada kami semua, iaitu kita sebagai manusia ini, ala kathirin, dengan selebih-lebihnya, tanpa terkira banyaknya lah, mimman khalaqna tafdila, ke atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Kita ni sebagai manusia dah dapat macam-macam benda. Kita dapat hirup udara, kita dapat akal untuk berfikir, dapat pergi sekolah. Pernah tak tengok lembu pergi sekolah?
Tak pernah kan? Lembu pun tak dapat kelebihan macam tu. Even, jangan kata lembu, batu yang hidup itu pun tak dapat kelebihan macam tu. Tapi makhluk lain boleh tak? Planet Marikh boleh tak? Planet Zuhal boleh tak? Tak boleh. Matahari boleh tak? Tak boleh. Gunung ganang boleh tak? Tak boleh. Okay? So, itulah keistimewaan insan. Cuba tengok sini, apa keistimewaan insan? Antaranya, kita ni dikurniakan akal fikiran. Akal fikiran untuk kita berfikir. Berfikir mana baik, mana buruk, macam mana jalan ke sekolah dan sebagainya. Macam-macam kita boleh gunakan dengan akal ini. Itu kelebihan kita sebagai manusia. Yang kedua, diberikan kitab sebagai panduan. Kita ada Al-Quran, kita ada As-Sunnah untuk rujukan kita macam mana kita nak hidup dengan keredaan Allah. Inilah Al-Quran dan juga As-Sunnah menjadi panduan hidup kita untuk kita capai apa yang Allah nak. Okey, yang ketiga, kita diberi apa lagi? Tanggungjawab sebagai khalifah. Sebenarnya tanggungjawab sifat dia memang berat, tapi sebenarnya nikmat. Nikmat sebab apa? Tanggungjawab ini awak menjadi seorang muslimah yang salihah, ataupun seorang mukminah yang salihah, ataupun seorang pelajar yang salihah, ataupun sebagai anak yang misali, sebagai pemimpin yang bertanggungjawab dan sebagainya. Itu adalah tanggungjawab sebagai khalifah. Yang mana tugas-tugas khalifah ini adalah mengabdikan diri kepada Allah dengan cara apa? Dengan setiap langkah kita itu, kita selitkan dengan ibadah. Itu maksud dia. Yang last sekali adalah anugerahkan. Kita ni dianugerahkan oleh Allah, Rasul sebagai pembimbing kita. Kita ada Rasul Ulul Azmi kan? Ingat tak? Kita ada Rasul-Rasul. Ada berapa Rasul? Ada 25 Rasul. Dan kita ada Nabi yang akan memberi syafaat dekat kita waktu akhirat nanti, iaitu Nabi Muhammad SAW. So, kita ada Rasul ini sebagai pembimbing kita untuk kita hidup di atas muka bumi ini. Itulah keistimewaan kita sebagai seorang insan. Kepentingan memelihara fitrah kejadian insan. Okey, apa pentingnya untuk kita pelihara fitrah kejadian insan? Tengok sini, dia punya bukti dia. Wala in sa'altahum man nazzala. Wala in, dan sesungguhnya jika sa'altahum, jika engkau wahai Muhammad. Okey, ini Allah yang tanya. Jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka. Siapa mereka yang dimaksudkan? Siapa hum yang dimaksudkan? Orang yang musyrik yang tidak beriman kepada Allah. So sekiranya kamu wahai Muhammad bertanya kepada orang yang musyrik ini, man nazala. Okey, man, siapa? Nazala, siapa yang menurunkan minas sama, daripada langit, ai apa? Ai hujan. Ma'an. Lepas tu dia kata apa lagi? Fa'ahya, dan juga hidupkan bihil arda, apa yang ada dekat muka bumi ini, iaitu tumbuh-tumbuhan, mim ba'di mautiha, setelah matinya tumbuh-tumbuhan tersebut. Ataupun apa-apa yang berada di muka bumi ini, bila dah mati, siapa yang hidupkan semula? La yaqulunallah, mereka sendiri akan berkata Allah. Walaupun Nabi sendiri yang tanya pada orang musyrik, sedangkan orang musyrik ini, orang musyrikin ini tidak beriman kepada Allah SWT. Tapi bila Nabi akan tanya pada mereka, siapa yang turunkan hujan? Siapa yang hidupkan tumbuh-tumbuhan yang mati? Mereka confirm akan jawab Allah. Sebab tu saya kata pada topik sebelum ini, walaupun orang musyrik ini dia tidak beriman kepada Allah, tetapi dia ada satu kepercayaan bahawa Tuhan tu sebenarnya wujud. Kenapa dia ada satu kepercayaan tu? Itu adalah fitrah manusia. Sebab apa? Sebab dari alam roh lagi, dia dah pernah berikrar kepada Allah SWT bahawa Allah itu merupakan Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. So, walau dia ateis macam mana sekalipun, sebenarnya fitrah dia adalah dia percaya bahawa wujudnya Tuhan itu. Tuhan tu yang menurunkan air untuk membasahi bumi. Tuhan tu yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan setelah tumbuh-tumbuhan itu mati. Tengok sini, apa pentingnya kita nak pelihara fitrah kejadian insan. Pertama, kita akan dapat keredaan dan juga petunjuk daripada Allah SWT. Okey. Yang kedua, kita dapat kukuhkan lagi keimanan kita dan semai ketakwaan. Okey, ingat ya, kalau kita beriman, kita tidak cukup. Kita kena semai juga ketakwaan kita. Sebab takwa ini level yang paling tinggi. Yang tak semestinya orang beriman boleh capai. Okey? Beriman saja tidak cukup. Tapi kita kena bertakwa. So, tanamkan dalam diri kita untuk menjadi seorang yang beriman dan juga bertakwa. Okey, next. Yang ketiga, pentingnya kita memelihara fitrah kejadian insan adalah kita dapat menerima kebenaran dan juga menolak kebatilan. Yang mana yang baik untuk kita, kita akan terima dengan redha. Yang mana yang datang mudarat untuk kita, yang ada hikmah di sebaliknya, kita akan menolak dengan redha juga. Okey, sebab tu pentingnya untuk kita pelihara. Okey, yang keempat adalah membentuk kehidupan yang aman dan juga harmoni. Bila kita semua dah menjaga fitrah kejadian insan ini,
kita hidup dengan tenang, tak ada hidup macam runsing, hidup dalam keadaan depressed, stres, rasa tertekan dan sebagainya. Kita akan hidup dengan tenang. Sebab apa? Sebab kita yakin sebenarnya Allah itu wujud. Allah tu adalah Tuhan kita yang menciptakan kita, yang menjadi tempat kita untuk kita bergantung kepadanya. Yang kelima adalah dapat memakmurkan lagi bumi. Memakmurkan bumi dari segi apa? Adakah dari segi kita tanam pokok-pokok? Tak. Memakmurkan bumi itu maksudnya kita membuat kebaikan di atas muka bumi ini. Kebaikan dari segi apa? Dari segi attitude awak, kebaikan dari segi kerjaya awak, kebaikan dari segi amalan awak dan sebagainya. So, manusia perlulah pelihara fitrah kejadian insan sebagai seorang hamba dan juga khalifah di muka bumi Allah ini. Jelas ya? So kita go through kepada last kali subtopik iaitu tindakan. Apakah tindakan untuk kita memelihara fitrah kejadian insan? Bila ada tunjuk tindakan, ini memaksudkan cara. Macam mana cara untuk kita pelihara fitrah kejadian insan ini? Sebagai seorang hamba dan juga seorang khalifah. Awak kena highlight kat sini. Cara yang pertama adalah kita dapat jaga, kita kena jaga sikap dan juga tingkah laku kita. Kena jaga attitude kita, kena jaga manners kita, kena jaga adab kita. Kita kena jaga akhlak kita, pupuk akhlak kita supaya membuat akhlak yang mulia. Memang kita lahir-lahir menjadi baby tu, lepas tu kita ada sekolah rendah kan. Kita automatik tak akan jadi orang yang baik, betul tak? Kita akan masih lagi berfikir-fikir apa yang baik, apa yang buruk. So, daripada kecil itulah kita kena pupuk akhlak kita, pupuk akhlak anak kita nanti untuk membuat sentiasa melakukan akhlak yang mulia. Contoh dia apa? Contoh paling ringan lah. Kalau buang sampah tu jangan buang sampah kat merata-rata. Pupuk anak awak nanti untuk buang sampah tu, cari itu sampah untuk buang. Tak jumpa tong sampah, simpan dulu sampah tersebut sampailah jumpa sampah kemudian baru buang. Itu antara contoh akhlak mulia yang paling kecil, yang paling orang tak nampak. Yang paling orang anggap tu remeh, tapi sebenarnya itu yang membawa kemuliaan besar untuk kita sebagai seorang Muslim. Dan menjaga kesucian diri, iaitu kehormatan diri kita sebagai seorang Muslim. Okey, jangan lupa kehormatan diri kita sebagai seorang Muslim kena jaga supaya mereka yang bukan Muslim tidak senang untuk memperkotak-katikkan kita sebagai agama Islam ini. Jelas Okey, yang kedua cara dia adalah kena sentiasa usaha. Usaha untuk apa? Untuk jadikan keluarga supaya keluarga ini dibina di atas ketakwaan. Sebab tu takwa ni penting. Beriman sahaja tidak cukup. Dia kena bertakwa sekali. Okey, kalau beriman dan bertakwa itu adalah lebih bagus. Okey. Dan memupuk juga ataupun menjadikan keluarga ini saling mengasihani supaya apa? Supaya hidup ini tenteram. Okey, pupuk kita punya keluarga kita, jaga keluarga kita ini, didik keluarga kita ini untuk menjadi keluarga yang harmoni. Walaupun kita selalu gaduh dengan abang, selalu gaduh dengan adik. Gaduh tu jangan gaduh lama. Gaduh tu adat. Adat dalam sebuah adik-beradik. Dalam sebuah kekeluargaan. Tapi ingat, jangan lama. Okay? Sebab tanpa keluarga, kita nak bergantung pada siapa? So, kita sendiri yang kena mainkan peranan untuk kita starting kepada mereka untuk memberi kasih sayang dan menerima kasih sayang tersebut. Cuba. Okay? Supaya hidup kita tenteram, tak ada depression, tak cukup kasih sayang dan sebagainya. Okey, kalau anda kata kita dilahirkan daripada keluarga yang kurang bernasib baik, tak apa, kita tanamkan dalam diri kita untuk satu hari nanti bila Allah dah izinkan kita untuk berkeluarga, didik anak-anak kita, didik keluarga kita sendiri untuk berkasih sayang sesama keluarga. Jangan ada persengketaan, jangan ada permusuhan di antara keluarga. Yang seterusnya, kita kena ambil berat. Okey, ambil berat, kena concern. Dan juga saling bantu-membantu serta membimbing rakan-rakan kita untuk sentiasa positif dalam melakukan kebaikan. Okey, kalau kita rasa macam kenapa aku kena buat benda tu? Benda tu memenatkan kot, contohlah. Kenapa aku kena tolong cikgu Cikgu tu asyik suruh aku tolong dia je. Penat kot. Okey, kita kena positif. Kenapa kita kena tolong cikgu? Mungkin kita akan dapat berkat daripada situ dan sebagainya. Setiap apa yang kita lakukan, walaupun awak rasa macam mengeluh, awak rasa macam kenapa beban sangat ni, ya Allah, kenapa ujian aku ni beban? Ingat, kita kena mindset tertukar, positifkan dulu. Oh, mungkin ada hikmah di sebalik benda ini. So, setiap apa yang kita bantu orang, kita sedekahkan pada orang, setiap apa yang kita bimbing kawan-kawan kita kena positif. Okay? Anggap benda itu sebenarnya datangkan kebaikan, bukan kemudaratan untuk kita. Okay? Sebab rencana Allah itu kita kena bersangka baik, kena husnuzan. Jangan kita suuzan dengan apa yang Allah rencanakan untuk kita. Terutama dalam menghubungkan silaturahim antara kawan-kawan kita. Maksudnya antara hubungan awak dengan rakan-rakan.
So sentiasa positifkan diri awak dan juga diri rakan awak tersebut. Okay, next, cara yang terakhir sekali adalah wajib untuk laksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Kena berlaku adil. Maksudnya bila once awak dapat tanggungjawab tu, contoh awak dapat tanggungjawab sebagai apa? Sebagai pengawas. Okey, apa nak kena buat? Jangan hanya kerana jawatan saja. Aku dapat jawatan pengawas. Nanti bila aku keluar sekolah, aku dapat title yang aku pernah jadi pengawas sekolah. So gempak lah. Tak. Jangan ada perasaan macam tu. Bila once Allah bagi kita tanggungjawab, bila once orang tu bagi kita tanggungjawab, maksudnya orang percaya dekat kita yang kita ini mampu untuk laksanakan tanggungjawab itu dengan sebaik mungkin. So bila dapat tanggungjawab, jangan anggap itu satu kelemahan, jangan anggap itu satu bebanan. Kita kena buat sampai habis, buat sebaik mungkin. Itu tanggungjawab. Next, berlaku adil. Lepas dah dapat tanggungjawab, jangan rasa bias. Okey? Ini kawan aku kena jaga dia elok-elok lah. Tak apalah kalau dia bawa handphone, tak apalah. Tapi kalau ini bukan kawan aku, dia bawa handphone, tak boleh kena report cikgu. Tak boleh macam tu. Kena berlaku adil. Dapat tanggungjawab, berlaku adil dalam tanggungjawab tersebut. Dan jauhi kezaliman. Jangan pernah wujud perasaan untuk menzalimkan diri sendiri, apatah lagi menzalimkan orang lain. Jelas ya? So ingat, ini adalah cara macam mana kita nak pelihara fitrah kejadian insan. Pertama, jaga sikap, jaga manners kita, jaga kehormatan diri kita. Okey, yang kedua adalah jadikan keluarga kita ini dibina atas ketakwaan dan juga kasih sayang supaya hidup kita akan tenteram. Yang ketiga, kena ambil berat. Bantu dan juga bimbing rakan supaya rakan itu berfikiran positif untuk melakukan kebaikan. Bukan saja rakan, tapi kita sendiri pun sama. Turut berpositif untuk melakukan kebaikan. Yang last sekali, laksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh adil dan juga jauhi diri kita daripada kezaliman dan membuat kezaliman kepada orang lain. Okay, ingat tu ya. Okay, so itu sahaja untuk topik pelajaran yang keenam, iaitu fitrah kejadian insan. Hadza faqat minni. Okay, syukran.